IKIM FM, inspirasi utama anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nasri Muhammad Yusof dalam berita IKIM FM. Laungan azan yang syahdu bergema di Istana Negara Kuala Lumpur pada pagi ini mengiringi keberangkatan balik Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang menamatkan pemerintahan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16. Azan yang dilaungkan oleh pembantu pegawai agama di Istana Negara Muhammad Mustafidur Rahman Muhammad Syaroni itu menambahkan lagi sayu dan pilu warga Istana Negara yang berkesempatan mengucapkan selamat berangkat kepada Sultan Abdullah dan Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah buat kali terakhir. Menteri Pendidikan Falina Siddiq mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon yang menduduki peperiksaan bertulis sijil pelajaran Malaysia SPM 2023 bermula pada hari ini sehingga 7 Mac. Menerusi hantaran di laman Facebook, Falina turut mendoakan kejayaan semua calon yang menduduki peperiksaan berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa menerusi laman Facebook beliau turut merakamkan ucapan yang sama kepada calon SPM 2023. Sementara itu, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz turut tidak ketinggalan mengambil peluang mengeluarkan video pendek sempena calon SPM yang menduduki peperiksaan bertulis itu pada hari ini. RHB Islamic Bank Berat, RHB Islamic Bank melalui pengarah urusan dan ketua pegawai eksekutifnya, Datuk Adis Sadikin Ali, telah mengadakan kunjungan hormat terhadap pengurus Simara, Datuk Wira Dr. Ashraf Wajdi Dusuki di pejabat beliau. Kunjungan hormat tersebut adalah bersempena dengan kerjasama yang dijalin di antara RHB Islamic Bank dengan Yayasan Pelajaran Mara YPM di bawah program B40 Education Empowerment Program. Di bawah program itu, RHB Islamic Bank menyasarkan untuk menaja sehingga RM1 juta dari dana zakat wakalah bagi program-program YPM untuk tempoh 3 tahun untuk tahun 2023 hingga 2025. Kerajaan Negeri Selangor memperuntukkan hampir RM13 juta bagi menjayakan 6 program pendidikan termasuk program tuition rakyat Selangor di Negeri Selangor pada tahun ini. Sebagai itu, menurut Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Pengurusan Muhammad Zahri Samingon, peruntukan tersebut ialah sebahagian usaha pihak Kerajaan Negeri dalam pemerkasaan program-program pendidikan di samping memenuhi kehendak masa depan. Beliau menyatakan perkara itu kepada pihak media selepas merasmikan program tekad pendidikan #Kita Selangor Karnival Eksplorasi STEM peringkat negeri di Pusat Konvensyen Shah Alam yang turut dihadiri oleh Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Selangor Dr. Jafri Abu. Akhir sekali, Pertubuhan Badan Pemikir Melayu Pulau Pinang Pemikir menggesa pendekatan baru dalam pendidikan latihan teknikal dan vocational TVET yang membolehkan graduan diberi suntikan ilmu tambahan dilatih dalam bidang tertentu bagi menyediakan mereka mengikut keperluan dan permintaan pasaran. Pengurusi Pemikir Datuk Muhammad Farid Saad berkata, sebagai itu pihak Majlis TVET Negara dan Majlis Pembangunan Bumi Putera Pulau Pinang harus memikirkan pendekatan baru itu dan kaedah yang sama boleh diguna pakai untuk graduan di negeri lain. Katanya lagi ia selaras dengan pengumuman Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi selaku pengerusi jawatan kuasa Majlis TVET Negara yang serius mahu memperkasakan lagi pengajaran TVET dalam negara. Sekian saja berita IKIM FM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Okey, bye. Assalamualaikum.
terkenal tanah air sebagai ahli panel iaitu Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri, Ustaz Syahrizan Daud Aturabi dan Ustaz Muhammad Faisal Asy'ari. Forum selama hampir 2 jam ini membincangkan berkenaan pergolakan dan punca sebenar krisis di Mesir. Ia telah berjaya menjentik kesedaran kepada penonton akan peranan sebenar yang perlu dimainkan dan kesatuan yang perlu digembelingkan, bukan sekadar melihat dan simpati semata-mata. Tabung prihatin Mesir yang dilancarkan berjaya mengutip sejumlah RM2,930 dan diserahkan kepada wakil ilmam di Mesir untuk membantu meringankan lagi beban mereka yang memerlukan. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Dah tukar ke? Apa yang dah tukar tu? Yelah, dah tukar ke belum ni? Ya Allah, tukar apa pula ni? Aduh, katanya ni nama dah tukar. Tagline pun dah baru. Kata ada lagi nak tukar tahun ni. Macam mana pula gayanya, rupanya ni? Oh, logo baru IKIM FM ya? Sabarlah, nak tukarlah ni. Nak tahu macam mana logo IKIM FM nanti? Tunggu Jumaat ini, 2 Februari 2024. Pra-pelancaran menerusi segmen Inspirasi Pagi, jam 9.30 pagi. Ditunggu ya. Oh, okey. Ini pasti terbaik ni. Semestinya di IKIM FM, Inspirasi utama anda. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian. Bersama Syafiq Saleh di Inspirasi Ilmu. IKIM FM, inspirasi utama anda. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah. Serahkan semua yang ku ada, hati, jiwa dan segala-galanya. Dengan namamu ku bernawa itu, dan padamu tempat ku mengadu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah. Sejiwa hilang mencari arah, kau bawa cahaya penuh harapan, membawa rahmat pada seluruh alam. Sungguh hati rindu untuk bertemu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah. Encik Fahim, ada dengar tak IKIM FM nak terbitkan pelbagai rancangan khas Ramadan tahun ni? Ada peluang tau untuk kita jadi penaja. Serius ke Encik Imran? Bagus tu. Jomlah kita sertai dan semarakkan bulan Ramadan yang penuh berkah ni bersama IKIM FM. Macam mana nak jadi penaja? Tenang je Encik Fahim. Kita hubungi je nombor ni 017-345-2564 atau 012-686-9236. Terbaik. Produk kita pun boleh sampai kepada lebih 1 juta pendengar. Apalagi, jom kita sertai sebagai rakan penaja dan menjadi sebahagian dari pengalaman Ramadan yang bermakna bersama IKIM FM.
Pesta Buku Pulau Pinang 2024 kembali lagi yang menampilkan penerbit, penulis dan pembekal terus kepada anda dengan pelbagai bahan bacaan, permainan, alat tulis dengan diskaun yang sangat hebat. Pelbagai aktiviti dan pertandingan juga disediakan dengan tawaran hadiah yang sempoi. Bukan sekadar transaksi jual beli dan beraktiviti, malah penuh dengan informasi. Bakat-bakat main bermula 1 hingga 4 Februari 10 pagi hingga 10 malam bertempat di Maiden Mall, Bukit Mertajam. Jumpa anda di sana. Kuching 93.7 FM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Syafiq Saleh. Kita berada di Inspirasi Ilmu jam 10 pagi ini sampai 1 hari nanti. Dan selama 3 jam ini nak sama-sama ikuti lagi perbincangan ilmunya, perkongsiannya, juga pelbagai yang dah pun kita siap sedia untuk edisi hari Selasa pagi ini. Kita nak sama-sama ikuti lagi rancangan syariah dan perundangan. Jom tonton sekarang di YouTube juga di Facebook IKIM FM sebab kita ada secara langsung dekat situ. Anda boleh sertai kita, like, komen, share dan ikut rapat-rapat ni kan, untuk kita bawakan bicara bersama-sama rancangan ini. Dan menerusi perkongsian pada kali ini, kita akan ikuti bersama pengisian oleh yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Azam bin Muhammad Adil, Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM, yang pun ada bersama kita dekat dalam konti ini mengalu-alukan kehadiran Datuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Syafiq apa khabar? Khabar baik. Kan? Dah last time balik Penang kan? Itulah kan. Kali ikutkan ni nak balik susun-susun juga tarikhnya kan. Raya Cina tak balik? Raya Cina insyaAllah gerak balik tu. Ada plannya juga tu. Itulah kan. InsyaAllah apa pun jua kita harapkan masa yang kita aturkan semoga baik-baik kan Datuk kan? Kan sekejap je masa berlalu, tengok kita bersiaran awal minggu dalam bulan Januari hari tu, dan sekarang di hujung minggu dah kan, di dalam bulan Januari ini. Namun apapun jua, kita nak bincang-bincang dalam tajuk yang saya kira sangat bermanfaat sebab kita nak faham tentang isu penggiliran pemilihan yang di Pertuan Agong. Jadi kita nak fokus tentang pemilihan yang di Pertuan Agong yang ke-17. Jadi jom Datuk, kita nak bawakan sedikit cerita dan juga apa di sebalik dalam tajuk ini tentang yang di Pertuan Agong akan sentiasa memainkan peranan penting untuk membangunkan negara Malaysia kita. Dan boleh tak Datuk ceritakan tentang doktrin pengasingan kuasa di Malaysia dan kedudukan yang di Pertuan Agong dalam hal ini? Silakan Datuk. Baik. Terima kasih Syafiq. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua pendengar dan penonton IKIM FM dan juga kepada Syafiq lah selaku penerbit dan juga DJ yang bertanggungjawab dalam slot ini syariah dan perundangan. Jadi para pendengar dan penonton IKIM FM, dalam hal ini kita perlu memahami berkenaan dengan teori ataupun doktrin pengasingan kuasa yang kita warisi daripada sistem Westminster di England. Dan sebenarnya kalau saya tengok dalam pembacaan saya, dia juga merupakan satu daripada tradisi pembahagian badan-badan yang wujud dalam sesebuah negara sejak daripada zaman kegemilangan Islam, sejarah politik Islam. Kerana kalau kita tidak mengasingkan badan-badan ini dalam satu negara, dia merupakan satu pendekatan yang merugikan kerana tidak adanya check and balance, semak dan imbang. Kerana itu, untuk memastikan keadilan itu berlaku dan tidak ada berlakunya kezaliman, kerakusan kuasa oleh pemerintah, maka diadakan badan-badan yang berasingan ini. Dan kita semua tahu dalam konteks demokrasi raja berperlembagaan di Malaysia, kita mempunyai 3 institusi yang diaturkan sedemikian rupa, iaitu perundangan, legislatif, eksekutif iaitu dari sudut pentadbiran, dan juga judisiari iaitu badan kehakiman. Dan ketiga-tiga badan utama ini, sama ada eksekutif, legislatif dan juga judisiari ini, mereka ini semuanya sebenarnya diwujudkan seperti mana yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Perkara 39 bagi kuasa dan juga badan eksekutif.
perkara 44 bagi badan legislatif dan perkara 1211 bagi kehakiman. Dan ketiga-tiga badan ini mempunyai kepentingan masing-masing dan mereka ini kalau secara teori ini tidak boleh mencampuri bidang yang lain. Umpamanya eksekutif tidak boleh mencampuri bidang kehakiman atau judisiari. Begitu juga kehakiman tidak boleh mencampuri badan legislatif kerana peranan mereka ada. Masing-masing mempunyai peranan dan mempunyai objektif masing-masing dan bersifat neutral dan bebas. Okey. Begitu juga yang di-Pertuan Agong dari sudut kuasa dan peranan baginda terbahagi kepada 3 sudut dalam aspek eksekutif, dalam aspek perundangan dan juga dalam aspek kehakiman. Jadi para pendengar dan penonton IKIM FM dan juga Syafiq yang berada di konti di depan saya dalam menjalankan tugas baginda yang di Pertuan Agong, perkara 40-11A Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa yang di Pertuan Agong ni hendaklah, disebut situ hendaklah bertindak mengikut nasihat Perdana Menteri atau Jemaah Menteri, kecuali dalam perkara-perkara yang disebut dalam perlembagaan. Maknanya yang di Pertuan Agong dia tidak boleh sesuka hati bertindak. Dia mesti dah bertindak atas nasihat Perdana Menteri atau Jemaah Menteri, kecuali dalam bidang-bidang perkara-perkara tertentu di mana yang diberi dalam perlembagaan, baginda tuanku mempunyai hak prerogatif terhadap kuasa tersebut. Dan kita semua tahu bahawa institusi agung ini wujud sejurusnya negara kita merdeka 31 Ogos 1957. Raja-Raja Melayu yang 9 itu semenjak campur tangan Inggeris dari sudut pentadbiran telah tidak diberi kuasa sepenuhnya. Jadi ini diwujudkan sistem ini untuk apabila Melayu apabila tanah Melayu pada masa itu mahu merdeka. Siapakah yang akan menjadi kepala negara di peringkat persekutuan? Jadi dalam hal ini perkara 43/1 disebut bahawa pengecualian kuasa yang di Pertuan Agong itu perlu pada nasihat, iaitu dalam budi bicara baginda untuk melantik Perdana Menteri. Okey, dalam melantik seseorang Perdana Menteri mengikut perkara 43/1 yang di Pertuan Agong hendaklah dalam hemat baginda memastikan individu yang dilantik itu mempunyai kepercayaan majoriti perwakilan dalam Dewan Rakyat di Parlimen. Okey. Dan ini dijelaskan secara terang dalam perkara 43/2/A Perlembagaan Persekutuan. Okey. Dalam masa yang sama, perlembagaan juga memperuntukkan yang di Pertuan Agong dia tidak mempunyai kuasa budi bicara. Dan dia juga tidak mempunyai kuasa mendengar nasihat Perdana Menteri ataupun Jemaah Menteri dalam urusan memecat Perdana Menteri. Maknanya di sini dalam perlembagaan yang di Pertuan Agong boleh melantik seseorang itu menjadi Perdana Menteri sekiranya pada khidmat baginda mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Tetapi memecat Perdana Menteri yang di Pertuan Agong tak ada kuasa. Tidak diberi dalam perlembagaan. Jadi siapakah yang mempunyai bidang kuasa dan kuasa lah untuk memecat Perdana Menteri. Jadi ini disebut dalam perlembagaan lah. Jadi sama ada seseorang itu Perdana Menteri itu dia mendapat sokongan majoriti ahli dewan
sama ada dia tu masih lagi ada majoriti lah di Dewan Rakyat itu, boleh diambil melalui dua cara. Satu iaitu melalui undi tidak percaya di Dewan Rakyat. Hanya di Dewan Rakyat, Dewan Negara tak boleh. Sebab ini ada pemilihan daripada rakyat. Okey, kita ada berapa ahli Dewan Rakyat sekarang, Syafiq? 222. 222. Jadi simple majority berapa? Kalau 222 bahagi 2 jadi 111. Jadi simple majority 112. Maknanya kalaulah seseorang itu mendapat majority 112 dalam bilangan yang sedia ada sekarang ini di Dewan Rakyat, dia bolehlah dilantik pada hemat baginda Tuanku lah yang di-Pertuan Agong, dilantik sebagai Perdana Menteri. Okey. Jadi dalam hal ini kalau dia hilang kepercayaan majoriti itu, boleh ditentukan melalui undi tidak percaya di Dewan Rakyat. Jadi undi tidak percaya di Dewan Rakyat ini kadang-kadang dia ada cara dia nak tahu dia ada majoriti tak majoriti ni. Satu undi tidak percaya, satu undi percaya. Undi percaya, tadi undi tak percaya, ni undi percaya. Kemudian satu lagi, apabila rang undang-undang ataupun rang perbekalan, umpamanya dalam aspek bajet, tidak mendapat kelulusan oleh majoriti, maknanya dia tak melepas tutup majoriti itu, jadi dia ada menjadi masalah. Maknanya ini menunjukkan bahawa seseorang Perdana Menteri itu menghadapi masalah dari sudut kedudukan dia sebagai Perdana Menteri, sama ada dia tu dapat majoriti atau tidak. Okey. Kemudian satu lagi cara yang telah berjalan sebelum ini, iaitu akuan bersumpah, iaitu SD lah, di ahli Dewan Rakyat yang menyokong ataupun tidak menyokong Perdana Menteri yang dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk baginda Tuanku membuat pertimbangan. Tetapi isu ni mungkin timbul dalam seminggu dua ni lah. Jadi isu itu sebenarnya itu adalah budi bicara Yang di-Pertuan Agong untuk menerimanya. Cuma yang penting sekali untuk kepastian sama ada seseorang itu masih lagi seseorang Perdana Menteri mendapat majoriti kepercayaan di Dewan Rakyat, dia boleh dibuat di Dewan Rakyat itu di bawah uji tidak percaya. Syafiq, para pendengar dan penonton IKIM FM, sekiranya seseorang Perdana Menteri itu mendapati bahawa dia tidak lagi mendapat sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat, apa dia perlu buat? Apa dia perlu buat? Syafiq, apa dia perlu buat? Dia dah rasa dia tak mendapat majoriti ahli Dewan Rakyat, apa dia perlu buat? Dia seorang PM ni bincang kembali di Dewan Rakyat. Dalam perlembagaan disebut di bawah perkara 40/2/B, maka Perdana Menteri tersebut hendaklah meletak jawatan. Dia dah rasa dia dah tak dapat sokongan majoriti ni, sebab dari aspek mungkin SD dan sebagainya, dia hendaklah meletak jawatan dan menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk membubar parlimen. Dia letak jawatan dan nasihat Yang di-Pertuan Agong, letak jawatan. Letak dia letak jawatan dan nasihat Yang di-Pertuan Agong untuk bubar parlimen. Tetapi dalam hal ini, dalam perlembagaan ini di bawah perkara 40/2/B yang saya sebut tadi, dalam hal ini Yang di-Pertuan Agong mempunyai budi bicara mutlak. Sama ada setuju dengan nasihat yang diberi untuk bubar parlimen ataupun tidak. Ini adalah hak prerogatif Yang di-Pertuan Agong. Sekiranya parlimen tidak dibubar, PM dah letak jawatan, Yang di-Pertuan Agong boleh melantik Perdana Menteri yang baru dengan syarat ia mendapat sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat. Ini semua dah berlaku dalam sejarah. Dalam 3-4 tahun ini kita lihat bagaimana ianya berlaku. Tak perlu kita pergi tengok jauh-jauh lah. Mungkin presiden yang berlaku di negeri-negeri, dewan-dewan negeri itu mungkin dah lama. Tapi kalau di peringkat persekutuan ni, kalau kita tengok, dapat kita tengok dalam aspek umpamanya Tan Sri Muhyiddin Yassin
dilantik sebagai Perdana Menteri yang ke-8 pada 1 Mac 2020. Walaupun masa itu katanya dalam majoriti tipis. Pada masa itu, pada pandangan dan hemat bagi tuanku, dia mendapat majoriti. Mungkin maybe kita sebut simple majority. Apabila kerajaan pada masa itu dipanggil kerajaan Pakatan Harapan lah, jatuh dengan peletakan jawatan oleh PM pada masa itu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Begitu juga kalau kita tengok dalam pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri ke-9 pada 21 Ogos dengan peletakan jawatan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang hilang majoriti ahli Dewan Rakyat. Tapi kedua-dua insiden ini berlaku tidak melalui undi tidak percaya di Dewan Rakyat, iaitu melalui SD, iaitu akuan berkanun yang disampaikan kepada speaker, kemudian speaker menyembah maklum kepada Yang di-Pertuan Agong. Jadi ini kuasa Yang di-Pertuan Agong. Dia boleh melantik seseorang, siapa pun daripada ahli Dewan Rakyat, bukan kata mesti pemimpin parti A, B, siapa-siapa pun, pada hemat bagi tuanku mempunyai kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Syafiq, para pendengar dan penonton IKIM FM, terdapat perbahasan sama ada Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa budi bicara ataupun tidak dalam permintaan perisytiharan darurat oleh Perdana Menteri setelah Perdana Menteri itu mengadakan mesyuarat dengan Jemaah Menteri. Dia pun persembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong memohon supaya diadakan perisytiharan darurat. Di sini ada kesamaran berlaku pada perkara 40/2 yang memperuntukkan dan dalam apa-apa hal lain yang disebut dalam perlembagaan. Saya dalam banyak kalau kita baca dalam hal ini, ada yang kata Yang di-Pertuan Agong tidak mempunyai hak mutlak dalam isu ini, iaitu dia kena dengar nasihat PM bila suruh isytihar darurat, dia kena dengar. Tapi ada juga pandangan kata ikut baginda tuanku lah, nak dengar ataupun tidak dalam perisytiharan darurat ini. Saya mengambil pendekatan yang kedua, iaitu bahawa Yang di-Pertuan Agong diberi kuasa budi bicara, sama ada menolak ataupun memperkenankan permintaan Perdana Menteri ataupun Jemaah Menteri untuk membuat perisytiharan darurat. Dan kita telah lihat dalam saya rasa dalam 3 tahun yang lalu, apabila perisytiharan darurat yang dipohon kepada Yang di-Pertuan Agong pada 25 Oktober 2020 ditolak, tak diperkenankan. Tetapi kita juga melihat perisytiharan darurat dibuat pada 11 Januari 2021 setelah Yang di-Pertuan Agong memperkenankan sembah permintaan tersebut. Jadi di sini bagi saya melihat bahawa ini ada dari sudut akademik bacaan perlembagaan, nampaknya Yang di-Pertuan Agong ada kuasa sama ada nak perkenan ataupun menolak dalam permohonan untuk perisytiharan darurat. Dan apa sahaja tindakan oleh di-Pertuan Agong dalam hal ini, iaitu perisytiharan darurat, tidak boleh dicabar di mana-mana mahkamah. Dan bagi saya inilah kuasa prerogatif yang diberi kepada Yang di-Pertuan Agong selepas berpuas hati atas keperluan berbuat untuk mengisytiharkan perisytiharan darurat tersebut, makna memperkenankan perisytiharan tersebut seperti yang diperuntukkan dalam perkara 150/1 dan juga -2. Jadi para pendengar dan penonton IKIM FM dan juga Syafiq di kontes ini, jadi di sini juga saya juga nak nyatakan di sini bahawa ada juga kuasa budi bicara Yang di-Pertuan Agong yang dapat kita lihat apabila melibatkan majlis raja-raja. So di sini budi bicara diberikan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk
meminta diadakan mesyuarat majlis raja-raja yang membabitkan keistimewaan, kedudukan, kemuliaan dan kebesaran raja-raja dan apa sahaja tindakan hasil daripada mesyuarat berkenaan serta dalam apa-apa hal yang disebut dalam perlembagaan. Jadi dalam hal ini, sebagai ketua negara, dia mestilah bebas daripada politik. Dan baru-baru ni pun kita dengar yang di-Pertuan Agong kata beta tak terlibat dengan percaturan politik. Betul. Dan memohon Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk meneruskan sebagai Perdana Menteri dalam mentadbir negara ini. Rupa-rupanya yang di-Pertuan Agong ni sebenarnya memainkan peranan penting dalam memastikan pentadbiran negara berada dalam landasan yang betul mengikut acuan Perlembagaan Persekutuan, terutama sekali kalau negara tu berada dalam keadaan yang macam sekarang ataupun masa darurat yang kita telah lalui dalam 3 tahun yang lalu. Okey, kalau kita tengok semasa darurat tersebut, walaupun parlimen digantung sebab darurat, sebenarnya kuasa yang di-Pertuan Agong boleh atas nasihat Perdana Menteri memanggil mesyuarat Dewan Rakyat. Sampai begitu sekali. Dan inilah yang disebutkan sebagai nasihat yang nasihat Perdana Menteri ataupun Jemaah Menteri yang di-Pertuan Agong perlu ikuti. Namun kita telah juga membincangkan sebentar tadi beberapa perkara di mana yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa prerogatif dalam hal ini. Okey, baik, jelas di situ. Dan kita nak bincang lagi, Datuk, bagaimana yang dikatakan pula sebagai upacara angkat sumpah yang bakal kita lihat nanti. Kita nak faham juga dekat situ dan bagaimana pemilihannya, gilirannya yang di Pertuan Agong dilantik di situ. InsyaAllah kita akan faham lagi selepas ni, sebab kita lebih tahu sekarang ni berkaitan dengan bidang kuasa, had tugasan, skop dan juga peranan yang di Pertuan Agong. Jelas di situ. Kita akan sambung lagi selepas ni, insyaAllah. Okey, kita rehat seketika untuk anda. Teruskan setia bersama kami di dalam platform online kita di Facebook, juga di YouTube IKIM. Like, komen, share. Kalau ada soalan, boleh juga hantarkan ke talian WhatsApp konti 0112900404 mahupun boleh letakkan soalan dan juga pertanyaan anda di bahagian ruangan komen di Facebook juga di YouTube Live IKIM FM. Kita berehat seketika, kembali selepas ni, kekal di IKIM FM. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda. Maka sebagaimana yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka Allah akan kurniakan dan berikan kepadanya faham tentang agama. Di mukadimah kitab ini, Al-Imam Al-Ghazali berpesan perkara pertama yang perlu diingatkan kepada orang yang ingin menuntut ilmu adalah membenarkan niat dan tujuannya menuntut ilmu. Sampai Al-Imam Al-Ghazali tidak berpesan dengan kelebihan ilmu dulu, tapi memberi ingatan kalaulah kita berniat dengan ilmu untuk mendapat keduniaan, untuk mendapat harta, untuk mendapat pandangan dari manusia, kita adalah orang-orang yang rugi. Sebenarnya ini juga yang perlu kita ingatkan kepada ahli keluarga kita, anak-anak kita. Kita kena ubah trend kita. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'ithtu baina yaday as-sa'ah bis-sayf hatta yu'badallahu ta'ala wahdahu la sharika lah wa ja'ala rizqi tahta dhilli rumhi wa ju'ila adh-dhullu was-sagharu ala man khalafa amri." Maksudnya, aku diutuskan antara kiamat dengan pedang sehingga diabdikan kepada Allah Ta'ala sahaja tanpa sekutu dengan yang lain, dan dijadikan rezekiku di bawah bayangan tombakku, dan dijadikan kehinaan
dan kerendahan. Siapa yang menyalahi urusanku? Dalam bab kerja, memang kita nak kerja kita dulu yang cepat siap dan selesai. Namun, tiba-tiba kawan pula yang datang minta tolong. Dah kita rasa kerja kita terganggu. Jangan begitu. Amalkan konsep bahu ke bahu. Tolong-menolonglah dalam bekerja kerana kita tidak tahu bila hari terdesak kita dan ketika itu kita perlukan pertolongan orang lain. Hari ini kita tolong orang, insya-Allah esok orang tolong kita pula. Pesanan khidmat awam ini daripada saya, Siti Rohani Surani untuk IKIM FM, inspirasi utama anda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur. Alhamdulillah, saya Syafiq Saleh temankan anda di Inspirasi Ilmu. Waktu ini kita nak sama-sama hayati lagi perbincangan dalam rancangan syariah dan perundangan. Jom tonton sekarang di YouTube, di Facebook IKIM sebab kita nak fahamkan dalam topik yang sangat-sangat menarik yang perlu kita belajar dan kita tahu bagaimana sistem perlembagaan dan juga sistem yang ada pada negara kita ni untuk pemilihan yang di-Pertuan Agong ke-17. Bersama-sama kita untuk dalam perkongsian ini, iaitu kita ada yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Azam bin Muhammad Adil, Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Baik, kita bincang panjang lebar tadi berkaitan dengan peranan, tugasan dan skop bidang kuasa yang di-Pertuan Agong, kan kita faham di situ. Dan sekarang Datuk, kita nak tahu lagi esok 31 Januari 2024 ni negara akan menyaksikan upacara angkat sumpah jawatan yang di-Pertuan Agong yang ke-17. Boleh tak Datuk berikan kupasan kaedah tata cara pelantikan yang di-Pertuan Agong? Okey, baik, terima kasih Syafiq, para pendengar dan penonton IKIM FM. Tadi untuk soalan pertama tadi, kalau kita nak jelaskan lagi bidang tugas peranan Pertuan Agong tu sangat tak cukup. Banyak lagi benda poin-poin yang saya tak sempat, tapi saya hanya ambil beberapa perkara yang menjadi pokok dan penting kan. Jadi kalau kita tengoklah menurut jadual kelima, dan kita juga perlu lihat di bawah perkara 38-1 Perlembagaan Persekutuan, penyimpan Mohor Besar Raja-Raja hendaklah memanggil mesyuarat Majlis Raja-Raja atas perintah yang di-Pertuan Agong atau sekurang-kurangnya 3 orang anggota Majlis Raja-Raja. Tidak lewat daripada 4 minggu sebelum habis tempoh jawatan yang di-Pertuan Agong. Atau apabila berlaku kekosongan dalam jawatan itu, sama ada peletakan jawatan yang di-Pertuan Agong pernah berlaku. Sultan Muhammad kelima di Sultan Kelantan letak jawatan, berlaku kosongan, ataupun mangkat pernah berlaku 2 kali dalam sejarah yang di-Pertuan Agong. Iaitu apabila berlaku kosongan dalam jawatan itu atau dalam jawatan timbalan yang di-Pertuan Agong. Jadi dia sebenarnya jawatan yang di-Pertuan Agong dengan jawatan timbalan tu dia sebenarnya serentak sebenarnya. Tarikhnya tu adalah ada serentak buat masa sekarang ya, buat masa sekarang. Jadi kalau kita tengok seperti mana yang disebut oleh Syafiq lah. Okey. Semua rakyat Malaysia bahkan di dunia lah mengetahui dan sedia maklum bahawa pada hari ini adalah hari terakhir perkhidmatan As-Sultan Abdullah Riyaduddin Mustafa Billah Shah ibni almarhum Sultan Ahmad Shah yang akan menamatkan pemerintahan baginda. Okey. Dan begitu juga apa yang disebut di sini, iaitu apabila tempoh yang di-Pertuan Agong itu tamat, maka tempoh timbalan yang di-Pertuan Agong juga tamat. Buat masa sekarang, Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah adalah sebagai timbalan yang di-Pertuan Agong. Okay. Esok Sultan Johor ke bawah dulu Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibn Sultan Iskandar telah dipilih sebagai yang di-Pertuan Agong ke-17 untuk tempoh 5 tahun yang telah dibuat dalam satu mesyuarat khas Majlis Raja-Raja ke-263
di Istana Negara pada 27 Oktober 2023 yang lalu. Esok 31 Januari 2024, Sultan Johor Sultan Ibrahim akan mengangkat sumpah jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17. Ya. Jadi Syafiq, para pendengar dan penonton IKIM FM, jawatan Yang di-Pertuan Agong ini seperti mana yang semua tahu merupakan satu-satunya jawatan yang unik dalam dunia. Betul. Okey. Ianya dipilih oleh Majlis Raja-Raja dari kalangan 9 Raja-Raja Melayu untuk satu tempoh 5 tahun. Dan pemilihan ini dibuat secara undian sulit yang hanya dibuat oleh 9 Raja-Raja Melayu dalam mesyuarat khas Majlis Raja-Raja yang saya sebut tadi, tanpa pelibatan Yang di-Pertuan negeri-negeri. So kita ada Yang di-Pertuan negeri Pulau Pinang, Melaka, Sabah, Sarawak, mereka tak terlibat. Hanya 9 raja ni saja yang terlibat. Dan Yang di-Pertuan negeri-negeri ini, Yang di-Pertuan negeri-negeri ini, dia sebenarnya dilantik oleh siapa? Oleh Agong. Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong. Jadi takkanlah mereka ini akan memilih Yang di-Pertuan Agong, hanya 9 raja-raja ini saja. Okey. Pemilihan Yang di-Pertuan Agong diperincikan dalam jadual ketiga, baca bersama perkara 32 dan perkara 33 Perlembagaan Persekutuan. Siapakah yang boleh dipilih menjadi Yang di-Pertuan Agong di kalangan 9 raja ini? Okey. Sebenarnya seseorang raja itu layak dipilih untuk menjadi Yang di-Pertuan Agong, melainkan raja itu belum dewasa. Mungkin dia masih bawah 18 tahun. Ataupun raja itu telah memberitahu penyimpan mohon besar raja-raja bahawa baginda tidak berhasrat untuk dipilih menjadi Yang di-Pertuan Agong. Ada tak kes ini? Pernah berlaku. Almarhum Sultan Idris di Perak, dia pernah baginda tuanku tidak mahu walaupun gilirannya telah sampai. Ataupun Majlis Raja-Raja mengambil ketetapan melalui undi sulit bahawa raja itu tidak sesuai untuk menjalankan fungsi Yang di-Pertuan Agong. Walaupun kalau ikut rotation atau pemilihan itu, dia sebenarnya Sultan A daripada negeri A. Tapi Majlis Raja-Raja mengatakan bahawa dia ni tak fit untuk menjadi Yang di-Pertuan Agong. Ini semua diperincikan dalam perlembagaan, dan itu Majlis Raja-Raja punya bidang kuasa. Tak fit itu disebab apa? Disebabkan kelemahan akal ataupun tubuhnya, atau kerana apa-apa sebab lain. Ini subjektif lah. Hanya Majlis Raja-Raja saja yang tahu. Okay. Begitu, meskipun begitu, ketetapan ini tidak boleh diluluskan, melainkan sekurang-kurangnya 5 orang anggota Majlis Raja-Raja yang mengundi menyokongnya. Maknanya kita ada 9, majoriti 5 lah. Jadi kalau 5 sokong, cukup untuk dia menjadi raja. Kalau 5 tak sokong, tak boleh lah, atas faktor yang saya sebut tadi lah. Majlis Raja-Raja hendaklah menawarkan jawatan Yang di-Pertuan Agong kepada raja yang layak dipilih, yang negerinya ialah yang pertama dalam senarai pemilihan. Jika raja itu tidak menerima jawatan itu, jawatan Yang di-Pertuan Agong hendaklah ditawarkan kepada raja yang negerinya ialah yang berikut selepas negeri yang pertama dalam senarai itu, dan demikianlah seterusnya sehingga seorang raja menerima jawatan itu. Dalam pembacaan saya, kita sekarang berada pada pusingan kedua. Pusingan pertama dah habis. Sekarang kita pusingan kedua, itu pun di hujung. Di hujung. So kalau ikut penggiliran dari sudut pemilihan, dia tak semestinya, tapi kalau ikut penggiliran lah, iaitu selepas Sultan Johor ni, Sultan apa? Kalau sudut penggilirannya, dari sudut pemilihan itu, kalau ikut penggilirannya dari sudut bacaan saya, dari sudut pusingan kedua ini ialah selepas Sultan Johor ialah Sultan Perak.
Okey, Sultan Nazrin. Sultan Nazrin. Betul. Sultan Nazrin. Dah selepas tu dah sebab tu Sultan mana pula? Lepas Sultan Perak, Sultan apa? Lepas Johor, Perak. Apakah dia balik kepada pusingan ketiga, iaitu yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan. Jadi kita tengok kalau ada masalah dalam hal ini. Okay? Apabila raja yang telah ditawarkan kepadanya jawatan yang di Pertuan Agong menerima jawatan itu, majlis raja-raja hendak mengisytiharkan raja itu sebagai dipilih, dan penyimpan mohon besar raja hendaklah memberitahu keputusan pemilihan itu secara bertulis kepada dua-dua majlis parlimen, iaitu di Dewan Rakyat dan juga di Dewan Negara. Dan apa yang menarik dalam sumpah mengangkat jawatan yang di Pertuan Agong, perkara 37/1 Perlembagaan menyebut ia hendaklah dilakukan di hadapan Ketua Hakim Negara, atau sekiranya Ketua Hakim Negara tidak dapat hadir atas sebab-sebab tertentu, Hakim Mahkamah Persekutuan yang paling kanan akan menggantinya dan disaksikan oleh dua sultan. Ini ditentukan pada majlis tersebut. Syafiq, para pendengar dan penonton IKIM FM, dalam jadual keempat Perlembagaan Persekutuan diperuntukkan secara jelas lafaz angkat sumpah yang Pertuan Agong yang kita akan saksi dan kita tengok dan kita akan dengar pada esok hari 31 Januari 2024, di mana lafaz angkat sumpah yang Pertuan Agong itu mengaku akan taat setia pada menjalankan dengan adilnya pemerintahan bagi Malaysia dengan mengikut sebagaimana undang-undang dan perlembagaan negara yang telah disah dan dimasyurkan. Dan yang di Pertuan Agong seterusnya mengaku dengan sesungguhnya dan sebenarnya memelihara pada setiap masa agama Islam dan berdiri tetap di atas pemerintahan yang adil dan aman di dalam negara. Boleh kita saksikan upacara itu pada esok hari. Memang dijelaskan mengikut sebiji-sebiji, word by word. Itu termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dalam hal ini. Jadi Syafiq, para pendengar dan penonton IKIM FM, walaupun institusi yang di Pertuan Agong hanya wujud sejurus negara merdeka pada 31 Ogos 1957 yang saya sebut di awal tadi, namun ia merupakan satu institusi yang memain peranan yang penting dalam kestabilan politik, ekonomi dan negara. Penting. Sebab kita tidak mahu kita akan ketinggalan jauh dari sudut ekonomi kalau kestabilan politik itu tidak berlaku. Institusi yang berlaku bukanlah satu institusi yang hanya bersifat seremonial. Bila ada upacara dia datang rasmi. Hari keputeraan bagi anugerah pingat. Itu seremonial, bukan. Bukan itu saja. Itu sebenarnya hanya sampingan. Dan juga dia bukan sebagai rubber stamp. Cop. Bukan. Kalau siapa yang berbalas demikian, itu adalah mereka yang cetek dalam pemahaman keperluan institusi yang di Pertuan Agong. Ia merupakan satu institusi tertinggi yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Kerana itu menurut perkara 32/1 Perlembagaan Persekutuan, yang di Pertuan Agong adalah kepala utama, iaitu Ketua Utama Negara. Dalam bahasa Inggeris disebut Supreme Head bagi Persekutuan Malaysia, yang kedudukannya mengatasi semua orang lain di Persekutuan Malaysia. Yang di Pertuan Agong dalam hal ini, kerana dia Supreme Head, dia tidak boleh didakwa di mana-mana mahkamah atas kapasiti dia sebagai yang di Pertuan Agong, kecuali di mahkamah khas yang diwujudkan di bawah bahagian 15 Perlembagaan Persekutuan atas kapasitinya sebagai peribadi. Umpamanya kalau ada dia melibatkan urusan peribadi, umpamanya ada peminjaman atau pembiayaan peribadi dalam aspek apa-apa pun, itu kapasiti peribadi, yang tu di bawah mahkamah khas. Tapi atas kapasiti dia sebagai yang di Pertuan Agong, tidak boleh didakwa langsung. Perkara 32/3 memperuntukkan yang di Pertuan Agong dalam tempoh 5 tahun
dilantik itu boleh meletak jawatan dengan mengutus surat peletakan jawatan kepada siapa? Majlis Raja-Raja. Raja-Raja yang memilih dia. Undi tadi tu. Yang dibagi, maka dia perlulah nak letak jawatan, surahkan surat petang itu kepada Majlis Raja-Raja. Dan baginda juga boleh diturunkan tahta oleh Majlis Raja-Raja. Sebab Raja-Raja yang lantik, Majlis Raja boleh tarik balik tahta tersebut. Baginda juga tidak boleh memegang jawatan yang di-Pertuan Agong sekiranya baginda bukan lagi raja bagi negeri baginda. Ini akademik lah. Buat masa sekarang dalam sejarah institusi Pertuan Agong tak pernah wujud. Tapi kalau dia hilang kelayakan sebagai sultan bagi negeri dan jajahan takluknya, dengan sendirinya dia hilang kuasa sebagai untuk memegang jawatan yang di Pertuan Agong. Kerana itu Syafiq dan para pendengar dan penuntut IKIM FM, sebenarnya institusi yang di Pertuan Agong ini diwujudkan ialah untuk mewakili raja-raja yang 9 itu. Kalau dia dilantik sebagai agung, ada yang lagi 8 lah. Sebab kita ingat apabila negara kita nak merdeka 31 Ogos 1947, maka sultan-sultan inilah yang menyerahkan kuasa yang ada pada baginda itu untuk peringkat persekutuan. Dan kita semua tahu bahawa kita ada persekutuan Malaysia yang pada 31 Ogos 1947 kita kenal sebagai persekutuan Tanah Melayu. Kan itu dia jelas yang kita belajar, yang kita faham di situ bagaimana setiap pergerakan dan juga peralihan bidang kuasa ataupun takhta dalam kedudukan yang di Pertuan Agong dilantik, kaedahnya, prosesnya, dan kita faham apa kaedah-kaedah yang terlibat itu. Kan kita akan hayati lagi selepas ini bagaimana pula yang kita tengok dari sudut peranan dan kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai Ketua Agama Islam pula. Nanti kita bincang selepas ini, insya-Allah. Kita nak rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, kekal bersama IKIM FM. Kalau ada soalan pertanyaan, hantarkan terus ke talian WhatsApp konti di dalam talian kita 011290040004. Rehat seketika untuk anda, kekal bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Baginda Junjungan Agung Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima adalah manusia yang paling sempurna bentuk tubuh dan budi pekertinya, lagi luhur zat dan segala sifatnya. Ukuran badannya sedang, putih kemerah-merahan warna kulitnya, lebar matanya dan bercelak, tebal cantik bibirnya. Kedua alis baginda tipis dan panjang, gigi serinya renggang, mulutnya lebar dan bagus. Dahi baginda luas dan dahinya itu bagai bulan muda. Datar pipinya, hidungnya tampak sedikit tinggi dan mancung. Berdada bidang, telapak tangannya lebar, tulang persendiannya besar, daging tumitnya sedikit, janggutnya tebal, kepalanya besar, dan rambutnya sampai ke daun telinga. Di antara dua bahu baginda terdapat cap kenabian yang telah diratai oleh cahaya. Peluh baginda jernih bagaikan mutiara, dan aroma badannya lebih semerbak daripada haruman kasturi. Cara jalan baginda tenang, seolah-olah baginda turun dari tempat yang tinggi. Dengan tangannya yang mulia, baginda menyalami dengan orang yang menghulur tangan kepadanya. Lalu orang itu mendapati bau semerbak darinya sepanjang hari. Apabila baginda meletakkan tangannya di atas kepala anak-anak, diketahuilah sentuhannya pada anak itu di tengah anak-anak lainnya. Bila anak yang telah disentuh kepalanya itu kembali bermain dengan kawan-kawannya, dapat diketahui mana anak yang baru diusap kepalanya oleh tangan baginda kerana harumnya. Wajah baginda yang mulia cemerlang, seperti cemerlangnya bulan di malam purnama. Orang yang menyifatinya berkata, "Aku tidak melihat sebelum dan sesudah baginda itu ada orang yang seumpamanya. Lagi tidak ada pula manusia yang pernah melihat keindahan sepertinya." Petikan tadi telah disunting dari kitab Iqdul Jauhar fi Maulidin Nabiyil Azhar sallallahu alaihi wasallam
karya Al-Imam As-Sayyid Ja'far bin Hasan Al-Barzanji Al-Madani radhiyallahu anhu. Penyampai berkaliber. Sejak hari Isnin Kepada anda, saya dan juga Pengisian bermutu. Inspirasi utama anda. Semuanya di IKIM FM. hanya yang terbaik bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Saya Syafiq masih teman-temankan anda menerusi rancangan syariah dan perundangan, dan kita masih lagi sedia berada di platform online kita di YouTube Live IKIM FM, Facebook Live IKIM FM. Anda boleh berada di situ, like, comment, share dan follow, ikut rapat-rapat untuk kita terus dapatkan lagi perbincangan ilmu bersama-sama dengan tetamu kita, iaitu yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Azam bin Muhammad Adil, Ketua Pengarah IKIM. Bincang kita berkaitan dengan tajuk pemilihan yang di-Pertuan Agong ke-17. Kita dah banyak belajar ni tentang institusi diraja, majlis raja-raja dan juga bidang kuasa dan pelbagai lagi yang kita boleh tahu di sini. Okey, kita nak tahu lagi, Datuk. Raja ni merupakan ketua agama Islam bagi negeri-negeri, manakala yang di-Pertuan Agong ialah ketua agama Islam bagi wilayah-wilayah persekutuan dan negeri-negeri yang tiada beraja. Jadi kita nak tahu, Datuk, apa peranan dan kedudukan Raja-Raja Melayu yang di-Pertuan Agong sebagai ketua agama Islam, Datuk? Okey. Baik, terima kasih Syafiq, para pendengar dan penonton IKIM FM. Oleh kerana masa yang begitu cemburu, jadi saya pun kena ringkas. Selepas ni saya nak buat kesimpulan. Okey. Saya dengar dan saya amati bahawa ramai di luar sana salah faham. Okey. Mereka faham dan ingat bahawa yang di-Pertuan Agong itu adalah ketua agama bagi Malaysia. Itu tidak tepat sama sekali. Dalam perlembagaan menyebut secara jelas bahawa ketua agama Islam bagi negeri-negeri beraja adalah sultan dan raja masing-masing. Yang di-Pertuan Agong adalah ketua agama Islam bagi negeri-negeri yang tidak ada raja, iaitu Pulau Pinang, Melaka, Sabah, Sarawak dan termasuk wilayah persekutuan. Dan ini disebut dengan jelas dalam perkara 3/3/5 dan juga dalam perkara 3/2. Jadi apa sahaja yang berkaitan dengan hal ehwal Islam itu kuasa dipanggil eksklusif di bawah bidang kuasa sultan masing-masing di negeri masing-masing, dan yang di-Pertuan Agong bagi negeri yang tiada sultan. Kerana itu apabila pelantikan hakim-hakim mahkamah syariah, negeri-negeri yang ada sultan itulah yang melantik. Itu prerogatif sultan. Bagi negeri yang tak sultan, yang di-Pertuan Agong untuk pelantikan hakim-hakim. Begitu juga dalam majlis agama Islam negeri-negeri. Negeri-negeri ada sultan, bagi dia tuankulah. Negeri yang tak ada sultan, yang di-Pertuan Agong. Dan juga ia juga melibatkan hal-hal berkaitan dengan pendidikan Islam, pentadbiran masjid-masjid, pertauliahan guru-guru agama, termasuk tauliah mengajar di masjid-masjid dan surau. Itu prerogatif sultan. Jangan kita petikan, kenapalah saya ni kena tauliah. Sultan kata kena tauliah sebab nak tahu awak ni sesuai tak sesuai untuk nak mengajar ni. Kan? Cukup tak awak bersyarat dan sebagainya. Begitu juga dengan dakwah Islam ni, semuanya mestilah mendapat perkenan sultan-sultan bagi yang negeri yang beraja dan yang di-Pertuan Agong bagi negeri yang tidak beraja. So dalam hal ini Majlis Raja-Raja menubuhkan apa dipanggil sebagai Majlis Hal Ehwal Islam, Majlis Hal Ehwal Islam Kebangsaan MKI pada tahun 68, di mana peraturan MKI itu dipinda pada tahun 2022 untuk mewakili Majlis Raja-Raja, dan kita semua tahu Sultan Selangor pengurusi MKI buat masa ini, dan inilah berperanan dan menjalankan tugas tersebutlah sebagai ketua agama Islam di negeri-negeri dan juga yang di-Pertuan Agong bagi negeri-negeri yang tidak ada raja dan sultan. Jadi sebagai